Inna ma'al usri yusra. Setiap kesukaran disertai kemudahan. Berkeluasan 1046.3 km persegi, Pulau Pinang merupakan sebuah negeri kecil di utara semenanjung Malaysia. Di sini terdapat sebuah kisah mengenai seorang lelaki bernama Iskandar yang bercita-cita tinggi. Impiannya cuma satu, untuk melihat isteri dan anak-anak hidup senang. Namun, siapa sangka impian yang dibina musnah angkara kawan baik sendiri, mengkhianati persahabatan mereka gara-gara gelap hati. Kerana kecewa, Iskandar membiarkan dirinya hanyut ke lembah binasa. Dadah, apakah kisah kecil ini satu kifarah atau ujian yang Maha Esa? Kata orang, 99% rezeki datangnya daripada perniagaan. Itulah yang cuba dilakukan Iskandar. Dia yang mempunyai pendidikan dalam bidang elektronik di sekolah vokasional nekat untuk mengusahakan perniagaannya sendiri. Biarpun pada masa sama, dia telah pun mempunyai pekerjaan tetap. Saya bermula daripada tahun 1997. Bermula salah satu hotel yang saya berkecimpung ni mula daripada hotel Pening Mutiara. Sekarang dah tutup dah. Daripada Pening Mutiara tu mulalah bidang saya dalam mulalah karier saya dalam bidang perhotelan ni. Sampailah sekarang. Kisah ni bermula daripada jatuhnya saya waktu perniagaan saya ni gagal, yang membuat wiring tu tergagal lah. Ada hamba Allah lah kan. Dia ada bagi jalan untuk saya kan. Lepas tu dia bagi satu saya projek ni kan. Membuat wiring dekat dalam satu kawasan lah kan. Saya pun terima juga, seperti mana yang imbuhan yang dijanjikan tu tak dijanjikan. So saya memang agak terkejut macam tu. Mudah percaya dengan janji manis si sahabat yang menjanjikan pulangan keuntungan. Setelah selesai melangsaikan tugasan, Iskandar ternyata ditipu hidup-hidup. Manakan tidak, cerah yang diharap hingga ke petang, rupanya hujan di tengah hari. Sudah jatuh ditimpa tangga, kehidupan Iskandar dan keluarga semakin melarat akibat ditekan masalah kewangan yang mendesak. Waktu masa yang buat perniagaan tu, kira saya jatuh tu, saya terpaksa keluar daripada rumah lah. Sebab dah tak mampu nak bayar sewa rumah. Duit pun kata tak boleh macam ni. Saya pun minta tolonglah kat kawan saya, Panjang nama dia. Lepas tu dia kata tak apa, ada satu tempat ni yang boleh bantu orang macam dia kata, boleh bantu orang macam hang. Okey, tak apalah. Kata tempat macam ni dia boleh bagi penginapan sekejap lah. So, saya kata tak apalah. Kata pandang anak-anak aku lah kata kan. Hari yang dilalui semakin beranjau dan berduri. Selepas diusir dari rumah sewa, Iskandar seakan-akan hilang arah dan punca. Tidak tahu ke manakah mahu dibawanya
anak dan isteri menumpang tinggal siang dan malam. Namun entah bagaimana, suatu hari dia terdorong untuk membawa anak-anak dan istrinya ke sebuah tempat yang cukup asing baginya, iaitu Anjung Singgah. Jauh dia menepis ego lelakinya. Namun, demi kebaikan dia dan keluarga, dia nekat meminta bantuan meskipun berat hati. Anjung Singgah, dia tempat ni untuk orang yang dia membantu daripada segi orang yang tak berkemampuan. Kehidupan macam itulah. Waktu saya masuk ni, saya dengan anak dipisahkan. Perempuan tempat perempuan, anak laki di tempat laki. Waktu kami nak berjumpa pun, waktu makan turun di bawah. Kadang-kadang saya jumpalah anak dekat tangga, jumpa macam tu. Daripada situlah bermulanya, orang kata apa, satu lagi kisah hitam dalam hidup saya lah. Anjung Singgah merupakan sebuah pusat intervensi sosial untuk membantu golongan gelandangan di Malaysia. Projek Anjung Singgah dilaksanakan dengan sokongan pihak kerajaan dalam usaha membantu golongan gelandangan bagi memberi ruang dan peluang kepada mereka untuk hidup berdikari. Di Pusat Intervensi Anjung Singgah juga, kita di sini sebagai one-stop center yang mana kita juga mempunyai bantuan khidmat kaunseling yang mana dibantu oleh kaunselor kita di sini untuk melihat permasalahan ataupun keperluan yang perlu kita bantu melalui kaunselor melihat potensi yang ada pada klien dan seterusnya membawa klien diintegrasi semula ke dalam komuniti masyarakat. Okey, kita melihat kepada salah seorang klien kita iaitu Encik Iskandar. Beliau pada peringkat awal hadir ke pusat transit kita ataupun di pusat intervensi kita di sini yang mana permasalahan yang kita dapat lihat pada peringkat awal adalah kehilangan pekerjaan dan juga tempat tinggal. Jadi di sini apabila klien hadir menjalani intervensi bersama kaunselor kita di sini, kita cuba memupuk kembali semangat klien untuk terus tidak berputus asa dan dalam masa yang sama kita memupuk semangat nilai kasih sayang dan kerjasama di antara klien dan juga penghuni dan rakan-rakan beliau di sini. Dalam diam-diam, rupanya Iskandar telah mengambil bahan terlarang demi melupakan tekanan hidup. Apatah lagi, setiap kali sesi kaunseling, Iskandar berasa tertekan kerana dinasihatkan agar mencari pekerjaan dengan segera memandangkan tempoh tinggal di Anjung Singgah selama 14 hari hampir tamat. Untuk saya berlaku selisih faham untuk sejarah saya lah kat sini saya beritahu lah cerita saya kat sini. Kisah hitam saya bermulanya saya ambil syabu. Macam kaunselor tu saya tak salahkan dia. Dia tugas dia as a kaunselor. Dia akan datang seminggu sekali. Dia akan cakap okey apa you punya progress. Okey, saya dah bagi tahu, saya dah bagi task untuk you dah untuk minggu sudah. Okey, apa you punya task? You dah buat ke you punya task? Kita tak buat lagi lah. Once tak buat dia akan ni kata siapa tak buat kata kan. Bila orang cakap kan dengan kita kan, dia main dengan perasaan tau. Bila main dengan perasaan tu, once orang tu buat, nak motivate kita, kita rasa macam, dia ni apa kan? Start tu lah. Bila waktu tu Cik Rosapi motivate saya, kira ada berlaku selisih faham lah. Sampai bertepuk-tepuk meja, sampai marah, tengking, jekah kat dia.
Dan itu memang salah saya lah. Mula ni asal pengaruh. Mula saya tengok saya tak ada apa, dia kata tak ada apa. Yang ni okey, boleh bagi hang dia energi sikit kan. Saya pun tak apalah, ambil sikit lah. Dah try sikit. Daripada sikit tu dia jadi macam orang kata apa, ketagih tak ketagih, dia jadi macam rindu. Masa tu isteri saya tak tahu. Dia pun dengan bukan nak salah dia lah, dia pun dalam keadaan dengan anak-anak lagi, anak kecil lagi kan. Waktu kami nak berjumpa pun, waktu makan turun di bawah. Klien ni dia mempunyai unfinished business lah. So semasa dia masuk di sini, dia ada masalah kediaman, masalah keuangan, dan dipinggirkan oleh keluarga lah, sehingga beliau dan isteri serta anak-anak tinggal di sini. Okey, dari segi ketegangan ini sebenarnya kita menggunakan teknik konfront lah. Sebab apabila kaunselor menjalankan sesi kaunseling, kita nak bukan perubahan yang drastik. Sebab kita nak beliau mengetahui bahawa beliau mempunyai tanggungjawab juga. Dan dari segi kita melihat dari segi kefungsian sosial tu ada, tetapi dari segi ketanggungjawatan tu kita nampak agak berkurangan lah. Dan ketegangan yang berlaku tu sebenarnya adalah kemungkinan beliau mungkin mengambil penyalahgunaan dadah. Sebab biasanya kes-kes pengalaman saya lah di pusat serenti selama 4 tahun, kalau kes-kes yang normal tidak akan berlaku ketegangan. Tetapi apabila kes-kes yang mengambil dadah tiba-tiba tidak ada dadah, maka mereka merasa dalam keadaan tekanan. Dan sebagai kaunselor, kita cuma menjalankan tugas kita untuk membantu beliau kembali ke dalam masyarakat. Itu saja. Kemiskinan drastik adalah berkaitan sesuatu ketidakmampuan yang berlaku secara drastik dan tiba-tiba. Inilah yang berlaku kepada Iskandar. Namun, kemiskinan bukanlah untuk diwarisi. Usaha untuk mengubah nasib hidup perlu dilakukan, biarpun diulit pelbagai dugaan. Sesi kaunseling merupakan satu pendekatan yang sangat penting sebenarnya untuk membantu mereka yang berada dalam keadaan tertekan maupun yang sedang mengalami masalah. Jadinya sesi kaunseling berfungsi untuk membantu mereka mencari jalan penyelesaian, bagaimana untuk keluar daripada masalah yang dihadapi. Namun kita memberi peluang kepada klien itu sendiri untuk mereka berfikir dan membuat keputusan berdasarkan kepada objektif yang ditetapkan dalam proses penyelesaian masalah. Benarlah kata orang, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Iskandar akhirnya ditahan pihak berkuasa. Lebih malang, dia ditahan di hadapan isteri dan anak-anak. And then one day tu nak dijadikan cerita penghujung ni semua, ada pihak AADK main kat sini, and then dia orang buat macam urine test lah. Urine test tu, dan hari tu once dia buat urine test tu, saya didapati ada urine test saya tu sangkut lah. Daripada situlah saya dimasukkan ke lokap di Kampung Selamat selama 14 hari. 14 hari, masa itulah saya terputus hubungan dengan anak bini.
kan. Sampai bini pun menangis, terkejut. Waktu tu di sini kan, yang dua ni waktu tu di sini. Lepas tu ni apa, duduk di dalam 14 hari. Waktu perasaan tu dah main lah. Kata pasal apa yang aku boleh sampai kat sini ni, dah jadi macam ni, apa, dah jadi macam ni balik. Ni orang kata bagi saya, dia kata dah jatuh ditimpa tangga, ni dah jatuh ditimpa pula lagi tangga, ditimpa pula lagi kan. Berita-berita yang disiarkan melalui akhbar-akhbar harian dan lain-lain media massa menunjukkan kesan gejala dadah terhadap keselamatan amat membimbangkan. Ia sebenarnya boleh meruntuhkan banyak perhubungan sosial dan institusi keluarga dalam sesebuah masyarakat. Bagi golongan yang terlibat dengan penyalahgunaan dadah, kebiasaannya kemampuan merupakan soal kedua bagi mereka. Yang paling penting bagi mereka adalah kepuasan mereka. Akan tetapi kita lihat bahawa trend penyalahgunaan dadah di Malaysia telah berubah, iaitu daripada dadah konvensional seperti heroin dan ganja kepada dadah sintetik. Yang mana dadah sintetik ni harga dia lebih murah berbanding dengan dadah konvensional. Daripada tinjauan yang kita lakukan, terdapati bahawa ramai yang terlibat dengan penyalahgunaan dadah tidak menghiraukan langsung tentang kemampuan mereka, langsung tidak menghiraukan tentang sumber kewangan mereka. Mereka terlibat dengan penyalahgunaan dadah ini disebabkan oleh pengaruh yang paling ketara adalah pengaruh rakan-rakan. Yang mana soal kewangan ni adalah soal kedua. Kebanyakan individu yang terlibat dengan penyalahgunaan dadah ni, bagaimana dadah dapat membantu mereka untuk menangani stres. Syah, isteri Iskandar, merupakan watak penting dalam kehidupannya. Isteri mana yang tidak risau dengan keadaan suami tercinta? Namun, mengenangkan nasib anak-anak dan suami yang masih dalam tahanan pihak berkuasa, ia membuatkan Syah nekat untuk menghubungi ibu kandungnya dan menceritakan semua yang terjadi. Start saya jatuh, saya tak kontak siapa pun, even keluarga saya. Mak saya memang saya tak kontak dia sebab daripada kecil saya tak duduk dengan dia. Saya duduk dengan bapa saya. So saya tak terfikir nak minta tolong dekat dia langsung sebab kalau saya minta tolong dekat dia pun dia akan macam, saya fikir dia tak jaga aku daripada kecil, dia nak tolong ke, tapi disebabkan saya pandang muka anak-anak, saya tebalkan muka saya telefon juga mak saya. Mula saya tak cerita saya duduk dekat Anjung Singgah. Saya cuma cerita kata Iskandar kena tangkap masuk dalam sebab dah ambil bahan terlarang. So mak saya mula-mula terkejut. Sebab dia tak sangka dia punya menantu dia akan ambil benda tu. Lepas tu dia tanya, I punya cucu 3 orang macam mana? I cakap ada dengan kakak. And then you sekarang duduk dekat mana? Lepas tu saya cakap duduk kat Anjung Singgah. Dia kata Anjung Singgah tu macam mana? Saya cakap tempat ni macam orang yang tak ada rumah. Dia terus letak phone tau masa tu. Saya dengar sebelum dia letak phone tu, saya dengar dia menangis. Dia call balik. Dia cakap, I dah call you punya adik. Adik you akan cari rumah sewa. You bawa anak-anak you keluar dari situ. I tak nak cucu-cucu I duduk dekat situ. Apa yang I buat sekarang ni, you ingat dalam kepala otak you. Dia cakap, apa I buat sekarang ni, rumah apa semua ni, I tolong you. I cuma nak selamatkan cucu-cucu I daripada dibawa pergi. I tak nak anak-anak you rasa apa you rasa. Dia cakap macam tu. Once dah keluar, dah bebas dah, saya balik ke sini jalan kaki. Jalan kaki, Cik Zahid sambut saya. Dia kata, abang, kakak tak duduk sini dah, dia dah pindah. Macam tu saya dah jatuh dah. Kata Allah Akbar, saya kawan, tak apalah.
Kali ni nak merempat pun merempat lah saya tahu. And then bagi untuk saya, wife saya ni tulang belakang saya lah. Dia yang banyak bersabar dengan sikap saya. Waktu saya betul-betul punya jatuh lah. Saya nak diorang ni kehidupan yang lebih pada saya. Saya nak belakang hari diorang akan jadi lagi berjaya kan. Untuk Allahualam kan. Tapi untuk anak-anak ni saya pandang diorang ni, saya nak diorang ni kehidupan yang akan datang ni satu kehidupan yang sempurna. Selama 2 minggu dalam tahanan, akhirnya Iskandar pulang ke pangkuan keluarga tercinta. Iskandar sedar akan kesilapannya yang lalu dan dia nekat untuk berubah dan bina kehidupan baharu. Semua yang berlaku pasti ada hikmahnya. Hikmah dalam menjadikannya seorang insan kuat dan kekal bagi menghadapi setiap dugaan hidup. Dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah bahawasanya kedua orang sahabat itu pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada penderitaan, kesengsaraan, sakit, kesedihan dan bahkan juga kekalutan yang menimpa seorang mukmin, melainkan semua itu menghapuskan sebahagian dosanya. Hadis riwayat Muslim.